Hai, Assalamualaikum semua murid-murid. Apa khabar? Ustazah harap semua sihat. So, kita dah cuti seminggu. Lama kan? Okey, jadi hari ni bersama Ustazah lagi, Ustazah Aisyah, kita akan belajar bidang bidang apa? Kita akan belajar tentang bidang sirah, iaitu kelas pendidikan Islam. Okey, jadi sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita, jom sama-sama tadah tangan dan baca doa belajar dengan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey. Baru kita boleh mula sesi pembelajaran. Okey, jadi berdasarkan gambar ni, apa yang murid-murid nampak? Ya, ini merupakan gambar seorang guru sedang apa? Nampak tak ada 3 orang pelajar, 3 orang murid. Seorang guru ni sedang mengajar ataupun sedang menyampaikan ilmu. Okey, jadi agak-agaknya apa yang kita akan belajar hari ni? Adab sampaikan ilmu, adab menuntut ilmu. Okey, sebenarnya hari ni kita akan belajar tentang bidang sirah, iaitu dakwah Nabi Muhammad. Okey, jadi kaitan gambar ni dengan dakwah Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad berdakwah dengan menyampaikan wahyu. Begitu juga guru berdakwah dengan menyampaikan ilmu. Okey? Okey, jadi kita akan belajar tentang tajuk dakwah Nabi Muhammad. Okey, boleh murid-murid semua boleh buka buku teks muka surat 155. Bermula daripada 155 sehingga 156. 154 hingga 156 lah. Kita akan belajar muka surat itu dulu untuk hari ni. Okey, jadi semua murid-murid boleh lihat kita akan belajar tentang 3 perkara utama hari ni. Okey, yang pertama adalah ini iaitu maksud dakwah. Yang kedua adalah yang ini iaitu cara Nabi Muhammad berdakwah. Dan yang ketiga kita akan belajar tentang penentangan terhadap Nabi Muhammad ketika berdakwah. Penentangan oleh siapa? Oleh kafir Quraisy. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ni Ustazah nak nanti murid-murid yang akan buat kesimpulan tentang sesi pembelajaran kita hari ni. Okay? Jadi pertama sekali kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan dakwah. Okay, dakwah adalah maksudnya menyeru dan juga mengajak. Seru dan ajak umat manusia untuk beriman dan juga taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, murid-murid boleh rujuk muka surat 155 untuk maksud dakwah dengan lengkap. Andai kata kurang jelas tentang maksud dakwah dalam video kali ini, okey. Okey, ingat poin yang penting dia adalah menyeru dan mengajak umat manusia untuk beriman dan juga taat kepada Allah. Itu adalah maksud dakwah. Okey, siapa yang seru tu? Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Nama pun tajuk kita adalah dakwah Nabi Muhammad. Okey, yang seterusnya tadi kita kan nak belajar tentang bagaimana kita nak tahu bagaimana cara Nabi Muhammad berdakwah. Baiklah, sebelum tu untuk pengetahuan murid-murid semua, dakwah ni berlaku secara sulit. Dakwah ada secara terbuka dan secara tertutup. Okey. Dakwah mulanya berlaku secara sulit iaitu selama 3 tahun. Okey, dan Nabi Muhammad berdakwah dulu bermula dengan kaum kerabat baginda dan bermula dengan orang-orang yang rapat seperti isteri baginda, sahabat-sahabat, dengan orang yang rapat dulu. Dan selepas itu barulah Allah Subhanahu Wa Taala
memerintahkan agar Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Selepas tu barulah Nabi Muhammad berdakwah secara terbuka. Sebelum tu secara sulit. Dan di manakah rumah ataupun pusat kegiatan dakwah Nabi? Ya, kegiatan dakwah Nabi Muhammad dulu bermula berpusat di rumah Sayyidina Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Okey, ingat nama ni, Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Okey, kita teruskan pula kepada cara Nabi Muhammad berdakwah. Ada dua cara. Yang pertama, lisan, dan seterusnya perbuatan. Okey, kalau secara lisan, Nabi Muhammad berdakwah secara nasihat, iaitu Nabi memberikan nasihat kepada orang-orang sekitarnya, kepada penduduk-penduduk Mekah, penduduk-penduduk yang ada di sekitar itu. Okey. Yang kedua pula adalah dialog. Dialog ni Nabi berdakwah secara dialog adalah secara macam bersembang. Bersembang, sambil-sambil bersembang tu Nabi sampaikan ilmu pengetahuannya. Tazkirah. Tazkirah ni kebiasaannya apabila adanya majlis ilmu, berkumpul di masjid-masjid ataupun membuat halaqah. Seterusnya adalah dengan bercerita. Bercerita ni kebiasaannya Nabi Muhammad akan bercerita kisah-kisah baginda, kisah-kisah tauladan. Yang terakhir adalah perdebatan ilmiah yang berlaku. Okey. Okey, yang seterusnya adalah secara perbuatan. Bagaimana Nabi Muhammad berdakwah secara perbuatan? Okey, dengan cara ziarah menziarahi. Okey, apabila Nabi menziarah, sambil-sambil tu Nabi berdakwah. Yang kedua, memberikan hadiah. Seterusnya mengutuskan surat. Kalau ingat, surat ni semasa ada satu kisah ni, Ustazah nak kamu cari yang Nabi utuskan surat melalui siapa? Melalui burung ke ataupun melalui melalui orang. Okey, dia ada satu kisah tentang Nabi utuskan surat. Dalam surat tu Nabi berdakwah kepada Raja Zulkarnain, tak silap Ustazah. Okey, jadi Ustazah nak kamu tolong cari. Nanti boleh kongsikan dengan Ustazah pada kelas hari Jumaat nanti. Okey. Seterusnya menghantar utusan. Dan terakhir adalah dengan cara berakhlak mulia. Okey. Sebagaimana kita kan semua tahu bahawasanya orang-orang di luar sana, terutamanya orang yang bukan Islam, mereka mengenali Islam tu bukanlah pada Al-Quran, kerana mereka tak buka Al-Quran. Mereka melihat kepada kita. Okay, kita sebagai orang Muslim ni. So, pentingnya akhlak mulia ni supaya kita dapat tarik lebih ramai lagi orang untuk mengenali Islam. Okay, itu adalah salah satu cara dakwah Nabi Muhammad. Baiklah. Ini yang bahagian penentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad. Okey, dakwah Nabi bukannya berlaku dengan senangnya. Bukan. Sangatlah susah, payah. Nabi nak sampaikan dakwah dan sebagainya. Okey, yang pertama. Tentangan yang pertama adalah fitnah. Okey, orang kafir Quraisy ni menuduh Nabi Muhammad sebagai orang gila. Orang gila, ahli sihir, pendusta. Pendusta ni orang yang menipu lah. Lepas tu, mereka juga mendakwa Nabi Muhammad ni adalah pemecah belah masyarakat. Tak baik, sangat tak baik tuduhan dan juga fitnah yang diberikan ni. Dan yang terakhir adalah mereka, orang kafir Quraisy ni menuduh Nabi sebagai pemutus hubungan silaturahim. Kononnya sebabnya Nabi Muhammad ajak orang ramai-ramai masuk Islam. Tapi mereka yang tetap nak jadi kafir ni, anggap Nabi nak putus ke hubungan silaturahim. Macam tu. Ini adalah salah satu tantangan yang Nabi hadapi. Yang kedua adalah pemulauan. Okay? Orang kafir Quraisy ni, dia halang aktiviti jual beli dan juga komunikasi dengan kaum muslimin. Termasuklah perkahwinan. Kiranya dia orang nak cut terus, nak potong terus perhubungan antara orang-orang kafir Quraisy dan juga orang Islam. Supaya bila tak adanya hubungan, tak adanya hubungan dua hala macam tu, akan terputus je lah perhubungan dengan orang kafir ni. Jadi akibatnya bila terputus komunikasi, tak adanya jual beli yang berlaku, kaum muslimin ni akan mengalami kelaparan.
kelaparan dan juga mengalami tekanan lah, tertekan, stres. Sebabnya dah tak boleh jual beli. Lepas tu nak bersembang pun tak boleh, nak komunikasi tak boleh, nak berkahwin pun tak boleh. Macam tu. Dan permulawan ni berlaku selama hampir 3 tahun. Dia berlarutan hampir 3 tahun. Agak-agak kita, kalau kita lah kan, boleh ke kita hadapi macam ni? Nak pergi mall, orang tak jual. Nak makan, tak ada orang jual. Macam tu. Susah. Ini adalah salah satu tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah penyiksaan. Okey, penyiksaan yang berlaku ni, terdapat pelbagai siksaan yang dilakukan terhadap orang-orang kaum muslimin. Sebagai contohnya, dijemur di padang pasir. Okey, kalau kita ingat ini kisah kisah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah muazzin ataupun orang yang azan, orang pertama yang azan, yang melaungkan azan, Bilal bin Rabah. Lepas tu pula diletakkan batu besar di atas dada, dah lah dijemur di padang pasir. Padang pasir tu sangat panas. Lepas tu letak pula batu yang sangat besar kat atas dada. Rasa sesak nafas, panas. Itulah apa yang berlaku kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Ini adalah salah satu juga tentangan yang orang kafir ni tunjukkan terhadap dakwah Nabi. Dan yang terakhir adalah pembunuhan. Okey, pembunuhan ni amat menyedihkan lah. Ada juga dalam kalangan para sahabat Nabi ni yang terbunuh dan dibunuh dengan kejam. Sebagai contohnya, Sayyidina Yasir dan Sumayyah. Okey, kalau ingat ada nasyid kan, nasyid lagu Sumayyah kau dibunuh di dunia sementara. Okey, boleh buka boleh buka lagu tu untuk lebih sedap lagi kan, version yang lebih sedap lagi. Murid-murid semua boleh buka dekat YouTube, type je Sumayyah. Lepas tu hayati lirik-lirik lagu Sumayyah tu. Macam mana mereka tu diseksa, dibunuh. Itu adalah salah satu tentangan kafir Quraisy juga. Okay? Dan namun walaupun segala tentangan, halangan, semua ni, Nabi Muhammad tetap sabar dan juga tabah untuk berdakwah. Dan akhirnya sehingga kini Islam dapat disebarkan, dapat diperluaskan sehingga ke hari ini. Alhamdulillah. So, kita kena bersyukur sebab kita dah lahir sebagai orang Islam. Susah Islam nak dibawa masuk dulu. So, kita kena hargai. Okay, jadi apakah yang saya nak tanya, apa yang kamu dapat belajar pada hari ini? Okay, jawapan tu nanti boleh simpan. Bukan simpan, boleh tulis. Saya nak jawapan ni, kesimpulan pembelajaran kita hari ni dalam buku tulis. Okey, jadi saya akan rumuskan sikit. Hari ni kita telah belajar definisi dakwah tadi. Dakwah yang merupakan seruan dan juga ajakan kepada umat manusia untuk beriman dan juga taat kepada Allah dan kembali kepada jalan yang benar. Okey, yang kedua kita belajar tentang cara dakwah Nabi Muhammad, iaitu ada lisan dan juga perbuatan. Dan yang baru tadi kita belajar adalah tentang tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad. So, apakah isi-isi pentingnya, detailnya? So, nanti kamu tulis. Okey, ini adalah latihan untuk hari ini. Yang pertama, ada 3 sahaja. Yang pertama, boleh buka file modul yang dah disediakan yang kamu ambil hari itu. Lepas tu tengok tarikh 21 September. Buat. Yang kedua, senaraikan. Okey, senaraikan cara dakwah Nabi Muhammad secara lisan dan perbuatan. Okey, tadi ada beberapa kan. Kita dah tengok ada kalau lisan contohnya berdebat, bercerita, dan perbuatan pula contohnya ziarah menziarahi. Apa lagi perbuatan? Berakhlak mulia. Okey, saya nak kamu senaraikan. Dan yang ketiga, buat peta minda. Peta minda ni tahu kan, di peta iting apa-apa berkenaan dengan tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad secara ringkas. Kamu boleh buat contohnya buat peta, katakanlah peta dakab. Okey, peta dakab kan. Cuba bayangkan peta dakab. Tajuk besarnya tentangan kafir Quraisy. Lepas tu kamu buat macam anak panah, pergi ke sini. Poin yang pertama fitnah. Lepas tu apa isi dia?
pergi ke sini pula. Isi dia macam tu. Isi dia boleh nampak kan apa tu Ustazah punya ni penunjuk laser ni. Contoh dekat sini tajuk. Okey, Ustazah tulis lah, Ustazah tulis. Kejap. Okey, contohnya dekat sini Allahu Akbar. Sekejap. Okey, kat sini tajuk. Tajuk tentangan. Allah, tulisan. Okey, katakanlah ni tentangan. Lepas tu pula buat macam ni. Nak panah. Okey, lepas tu kat sini pula fitnah. Yang pertama fitnah. Lepas tu yang kedua apa? Pemulauan. Lepas tu yang ketiga pula, poin ketiga apa? Poin keempat pula apa? Okey. Lepas tu daripada poin pertama ni katakanlah fitnah tadi. Fitnah apa? Tarik pula nak isi penting kat sini. Allah, panjang pula. Okey, tarik pula lah isi pentingnya apa? Isi penting dia yang pertama. Sekejap. Okey. Yang pertama katakan ni mereka tuduh Nabi sebagai gila dan sebagainya. Yang kedua, mereka mendakwa Nabi ni pemecah belah masyarakat. Yang ketiga, mendakwa Nabi ni pemutus hubungan silaturahim. Macam tu juga yang kedua. Yang kedua poin dia apa tadi? Pemulauan. Okey, pemulauan ni dalam pulau jual beli tak berlaku. Okey, buat anak panah. Lepas jual beli tak berlaku, dihalang pula berkahwin. Lepas tu berlaku selama berapa tahun? Selama berlarutan sehingga 3 tahun. Macam tu. Okey, ejak-ejak seruang ni. So ini adalah contoh. Contoh apa? Yang adalah contoh yang kamu boleh buat untuk peta minda ni. Ni cadangan Ustazah je. Kalau kamu nak buat bentuk peta lain pun tak ada masalah. Boleh je. Okey. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Kita akan sambung pula kelas kita. Tajuk yang sama. Cuba kita akan belajar isi seterusnya pada hari Jumaat nanti. Hari Jumaat nanti kita akan buat Google Meet. Saya harap semua bersedia dan ramai-ramai boleh masuk. Dan ini memang kali terakhir ya. Ini memang Meet yang terakhir kita akan jumpa. Sebab Ustazah pun dah sampai di penghujungnya. Okay. So itu je Ustazah boleh cakap. Hadiah apa semua jangan risau. Memang Ustazah ada sediakan. Tunggu nak pergi sekolah dan pagi je. Okay. So semua tolong masuk JM nanti hari Jumaat. And all the best. Bye. Assalamualaikum.